Nah, 3-5 minit dah kan, cikgu teruskan. Teruskan ah. Okay. Okay. Okay, minggu lepas, minggu lagi satu lagi, okay, minggu sebelum ni, okay, kita dah habis untuk soalan kertas satu objektif. Okay, so sekarang ni kita sambung pula. Ni masih lagi bab 4, sebatian karbon lah. So, ni untuk kertas 2. Okay, so kertas 2 ni, soalan yang pertama adalah Raja 1 menunjukkan susunan radas untuk memperolehi sampel etanol. Okay, etanol alkohol lah. Okay, so untuk Raja 1.1 ni, okay, diletakkan larutan glukosa campur dengan yeast. Manakala yang ni pula Raja 1.2 larutan glukosa campur dengan air suling. Okay, so sekarang ni nyatakan pemerhatian bagi eksperimen ini. Okay, apa yang boleh kita nampak dekat sini? Pemerhatian. Jawapan dia apa? Apa yang awak boleh nampak dekat eksperimen ni? Apa perbezaan dia? Nampak ada perbezaan? Kalau tengok kalau awak tengok betul-betul dekat sini, okay, nampak tak? Dekat larutan glukosa dan yeast ni ada buih, nampak tak? Dia ada buih, gelembung udara dekat sini. Tapi untuk larutan glukosa tiada apa-apa. Jadi pemerhatian dia sebut dekat sini. Okay. Pemerhatian mesti berdasarkan gambar rajah lah. Okay, so yang mana? Okay, awak cakap kat situ ada larutan Raja 1.1. Okay. Kena ayat penuh. Awak kena bagi tahu semua. Okay, larutan dalam Raja 1.1. Okay, sebab kita nampak perubahan dekat sini kan. Dan juga kena bagi tahu juga perbezaan dia kedua-dua ni. Jadi larutan dalam Raja 1.1 okay, mengandungi gelembung udara pun gelembung gas pun boleh. Okay, gelembung udara. Manakala Raja 1.2. Vinesh yang ni kita masih minggu lepas kan cikgu tak ada kan. So ni untuk kelas ganti tu lah. Minggu lepas, 2 minggu yang sebelum ni. Okay, yang ni kita buat dalam kertas, hal tu kertas 1 untuk soalan objektif. Sekarang ni masih lagi tapi bab 4 lah. Ni bab 4 kertas 2. Ni kertas 2. Cikgu baru je mula. Manakala yang ni Raja. Siapa yang tak ada yang ni, cikgu boleh bagi awak. Vinesh awak ada kan yang ni, latihan ni? 2, 3 mengandungi. Tak ada. Okay, nanti cikgu bagi yang ni dekat, awak nak dekat WhatsApp ke dekat sini, group chat? So macam ni. Sebab apa? Kenapa yang ni ada gelembung udara? Sebab dia campur glukosa dengan yeast. Ada tindak balas. Okay.
So yang ni glukosa ni adalah seperti tenaga untuk yeast ni. Sebab tu yeast tu berrespirasi. Dan sebabkan tu ada gelembung udara berlaku. Tapi dekat sini larutan glukosa campur air suling saja. Jadi tiada mikroorganisma dekat sini. Sebabkan tu air ni biasa saja. Okay. So ni untuk A1 lah. Bagi tahu pemerhatian apa yang awak nampak pada eksperimen tu. Okay. Awak hanya letakkan apa dia punya perbezaan saja. Okay. So kemudian yang ni nombor 2, satu inference. Okay, kenapa awak cakap tadi? Tadilah macam cikgu cakap, kerana ada mikroorganisma iaitu yeast dekat sini. Jadi bila ada glukosa, umpama dia ada tenaga untuk yeast ni berrespirasi, untuk dia bernafas. Okay, so inference dia macam tu. So bila inference, ya, awak kena letakkan sini kerana kerana yeast berrespirasi dan mengeluarkan, dia keluarkan apa? Oksigen ke karbon dioksida? Dia mengeluarkan apa? Karbon dioksida ke ataupun oksigen? Dia mengeluarkan karbon dioksida. Okay. Dia mengeluarkan karbon dioksida. So kerana yeast berrespirasi dan mengeluarkan karbon dioksida, tujuan apa yang kita belajar untuk sebatian karbon ni? Kalau yeast bergabung dengan glukosa, dia akan menyebabkan proses penapaian. Okay, proses penapaian. Yang ini jawapan dia, inference dia. Kerana yeast berrespirasi dan mengeluarkan karbon dioksida untuk proses penapaian berlaku. Okay, boleh ya? Okay, cikgu teruskan. Ke ada jawapan lain? Ini saja sebab kalau kata dia berrespirasi, okay, sebab apa dia berrespirasi? Sebab ada tenaga. Okay, glukosa umpama tenaga. Lepas tu dia akan keluarkan karbon dioksida. Sebab tu ada bubble kat sini, ada buih gelembung udara kat sini. Sebab karbon dioksida tu keluar. Okay, so ni secara tak langsung yeast ni akan ada penapaian, proses penapaian berlaku. Kemudian untuk B pula, nyatakan pemboleh ubah dimalarkan. Okey, apa yang kita samakan dengan eksperimen ni? Kalau kata tempat penyiasatan, tak ada kena-mengena dengan tempat penyiasatan sebab tempat penyiasatan tak ada. Ini disebabkan oleh ni, glukosa, jenis larutan glukosa. Jenis larutan glukosa lagi yang tepat bukan jenis, dia adalah kuantiti dia, betul tak? Kuantiti. Kuantiti bukan jenis sebab glukosa tetap gula. Glukosa. Kan? Jadi kena letak sini dimalarkan, boleh kata tadi kat cakap apa tadi? Boleh kata kepekatan glukosa larutan glukosa, atau boleh katakan isi padu. Okay, isi padu glukosa. Okay. Itu maksud dia. Ini yang kita samakan. Kalau sini ada 2 titik, kita letak larutan glukosa, so 2 titik saja. Macam tu. So dua-dua pun 2 titik. Sebab dia sama, dimalarkan. Kepekatan larutan glukosa ataupun isi padu larutan glukosa. Okay. Kemudian tandakan makanan yang boleh digunakan untuk gantikan glukosa. So
kenal pasti balik, larutan glukosa adalah gula, manisan. Okay, so antara ni keju, anggur dan cuka, mana satu adalah manis? Ini adalah mestilah anggur. Okay, mestilah anggur. Okay. So anggur ni boleh gantikan glukosa kerana dia adalah gula yang semula jadilah, dia mempunyai fruktosa. Okay, fruktosa. Yang tadi cikgu kata fruktosa tu adalah salah satu juga, dia sama macam glukosa. Tapi dalam tumbuh-tumbuhan, okay, macam ni lah buah, dia ada fruktosa. Nama glukosa dia, nama gula dia. Okay, cikgu sekali kat sini. Jadi fruktosa dengan glukosa ni sama je. Sebab dia orang adalah gula ringkas, gula yang paling ringkas. Jadi kita dapatkan fruktosa daripada buah-buahan dan juga sayur lah fruktosa. Okay, fruktosa. Okay. Kemudian kat sini nyatakan definisi secara operasi bagi penapaian. Okay. Jadi apa yang kita dapatkan secara menyeluruh kat sini? Penapaian tu apa? Penapaian, nampak tak yang ni? Ada gelembung udara. Jadi awak cakap macam tu. Okay, sebab kita nampak kat sini, bila ada proses penapaian, maka ada gelembung udara. Okay, jadi awak letakkan situ juga. Penapaian adalah proses yang menyebabkan gelembung udara terhasil. Okay, itu yang kita dapatkan dalam eksperimen ni lah, penapaian ni. Iaitu ada gelembung udara berlaku kat sini. So disebabkan tu ini adalah proses penapaian. Okay, boleh? Ya. Okay, sudah siap salin? Cikgu pergi soalan seterusnya. Binesh, you nak cikgu bagi soalan ni kat mana? WhatsApp ke atau dekat sini? WhatsApp ah? Okay. Cikgu akan bagi kat WhatsApp, nanti cikgu bagi. Okay? Alright. Okay, seterusnya. Okay, cikgu pergi soalan seterusnya. Cikgu harap korang dah semua salin ni. Boleh? Pergi soalan seterusnya. Okay. Soalan yang kedua pula. Okay, bahagian B pula ni kena jawab semua soalan lah. Biasanya kalau soalan SPM, bahagian B kena jawab semua soalan. Betul? Bahagian A, tak. Semua pun kena jawab semua soalan kan? Okay. So yang ni, jawapan B. Tadi kita kaitkan balik dengan yang kita dapat tahu, iaitu penapaian. Proses penapaian adalah proses yang mengeluarkan gelembung udara. Kata situ, proses penapaian ialah proses penapaian adalah proses yang mengeluarkan gelembung udara ataupun gelembung udara terhasil. Boleh Binesh? Yang ni. Empat, penapaian adalah proses yang menyebabkan gelembung udara terhasil. Okey. Ya, cikgu pergi soalan seterusnya. Soalan B, ini tentang ekstrak untuk mendapatkan minyak kelapa sawit. Okey. So, untuk ni A1 Raja 2.1 menamakan peringkat X. Okey, apakah peringkat X? Mula pensterilan. Kita sterilkan minyak, kita sterilkan tandan kelapa sawit itu untuk lembutkan dia dan juga untuk satu lagi untuk membersihkan dia daripada mikroorganisma ataupun benda asing kan. Lepas tu, lepas pensterilan adalah proses apa? Proses apa?
Lepas penstarian adalah proses. Lepas kita sterikan dia, kita bersihkan dia, kemudian dia lembutkan tandan dia. Jadi ke X ni adalah proses penanggalan. Kita tanggalkan biji kelapa sawit itu daripada tandan dia. So tu penanggalan lah. Okay. Kemudian apakah yang berlaku semasa ni? Okay, so ini kita explain kan apa yang terjadi. So macam tadi cikgu katalah, kita asingkan biji dia daripada tandan dia. Kerana selepas proses pensterilan tu tandan dia sudah menjadi lembut. Okay, jadi jawapan dia orang kata apa yang berlaku masa tu kan. So tak payah bagi tahu yang masa pensterilan. Okay, awak bagi tahu saja yang kita akan asingkan biji dia daripada tandan dia. Okay, itu saja. Tapi bukan kita yang buat. Boleh je manusia yang buat. Tapi untuk cepat hasil dia kita gunakan mesin. So awak cakap sini proses buah kelapa sawit ditanggalkan dari tandannya menggunakan mesin. Macam tu. Okay. Jawapan untuk nombor 2. Okey, boleh. Okay, soalan seterusnya dekat sini. Pada peringkat manakah steam dialirkan melalui minyak sawit yang telah diekstrak? Steam dialirkan melalui minyak masak, minyak sawit yang telah diekstrak. So mana peringkat dia? Yang kita gunakan steam untuk kita ekstrakkan dia. Steam dia tujuan dia untuk apa? Oh, tu soalan kedua. Okey, kita jawab soalan ni dulu. Dia tanya awak mana peringkat dia? Adakah peringkat pensterilan ke, penanggalan ke, pencernaan ke, pengekstrakan ke, penurasan ataupun penulilan? Peringkat? Okey, peringkat dia adalah penulilan. Okey, penulilan ni kita gunakan steam ni. Okey, so jawapan B1 adalah penulinan. Ditulinkan minyak tu. Okey, supaya dia minyak. Oh yang ni, okey, sistem ni. So steam ni tujuan dia masa penulinan ni, kita dah dapat minyak tu tau, minyak kelapa sawit tu. So kita gunakan steam untuk kita tulinkan minyak tu. So sekarang ni apakah fungsi steam tu? Steam adalah untuk apa? Apa proses dia? Kenapa kita gunakan steam dekat minyak kelapa sawit tu? Oh? Kita apa? Membuang bau dan juga asid yang ada pada minyak kelapa sawit tu. Okey, itu tujuan dia. Untuk menyingkirkan, untuk membuang sebarang bau dan asid. Okey, ini jawapan dia. Kita gunakan steam tu untuk kita buangkan bau dan juga asid yang ada pada minyak kelapa sawit itu. Okey. Boleh? Boleh faham?
Faham? Dah siap salin, cikgu pergi soalan seterusnya. So nampak tak soalan SPM awak macam ni saja. Dia tak susah sangat. Okay. Yang penting awak hafal, bukan hafal lah. Hafal dan juga faham. Okay, hafal dan juga faham apa yang ada pada setiap peringkat ni lah. So daripada situ boleh jawab soalan ni. Dia direct kan? Soalan direct, dia tak macam apa ni, kebat sangat. Direct. So dia tanya awak apa-apa itu saja. So awak kena jawab macam ni sajalah. Okay. Seterusnya, cikgu pergi soalan seterusnya. Alright. Okay. Sosi pula. Sosi pula, Raja 2.2 menunjukkan keratan rentas buah kelapa sawit. Okay. So, berdasarkan Raja 2.2, nyatakan bahagian-bahagian yang mempunyai ciri-ciri berikut. Yang mengandungi minyak paling banyak. Okay, dan juga nombor 2 mengandungi minyak yang paling berkualiti. Ingat balik, apa part-part nama dia ni? P ni apa nama dia? Yang berada kat sini. Kita panggil sebagai? Namakan dahulu, baru awak ingat apa dia. P tu adalah? Ya, betul, sabut. Okay, sabut. Kemudian R adalah? Panggil sebagai? Apa R? P sabut, R? R adalah? Isi rom. Okay, isi rom. Dan juga Q pula, dia adalah tempurung. Okay, tempurung. Okay. Jadi, daripada sini baru awak faham mana satu minyak paling berkualiti. Minyak paling banyak. So, minyak paling banyak adakah tempurung, sabut ataupun isi rom? Tapi kat sini awak jangan jawab nama ni, sabut, tempurung, isi rom. Awak kena jawab ni. Yang dia letak nama PQR. Dia dah label kat situ kan. So, kita gunakan label tu saja. So, untuk yang mengandungi paling banyak minyak, awak kena ingat dia adalah sabut. Sebab permukaan dia paling luas kat sini. Jadi minyak yang kita dapat kat sini lagi banyak daripada yang lain lah. Okay, minyak paling banyak adalah dekat P. Okay, dekat P. Manakala yang mengandungi minyak paling berkualiti adalah dekat isi rom ataupun R. Minyak dia paling berkualiti. Tapi sedikitlah minyak dekat situ. Okay, R. So, boleh faham? Macam ni saja soalan SPM. Okay. Kan dia direct saja. Untuk bab-bab yang macam ni, bab 5 lah cikgu, form 5 punya bab, dia hanya tanya awak direct saja. Okay, sebabkan tu cikgu rasa korang boleh score untuk jawab soalan ni lah. Okay, form 5 punya. Okay, seterusnya, boleh faham yang ni? Cikgu pergi soalan seterusnya. Okay. Okay, untuk soalan nombor 3 pula, okay, kita katakan sini campuran minyak kelapa sawit dan bahan X dipanaskan dalam bikar untuk menghasilkan sabun. Okay, ingat sekarang ni kita pada tajuk sabun pula untuk menghasilkan sabun. Okay, so ni rod kaca, okay, ini ada haba, kemudian dia campurkan minyak kelapa sawit dengan bahan X. Okay, so sekarang tanya awak apakah kegunaan rod kaca? Okay, siapa boleh beritahu cikgu apakah kegunaan untuk rod kaca? Apa kegunaan rod kaca?
Tahu tak rod kaca tu apa? Tahu kan? Mesti awak pernah buat eksperimen kat sekolah kan? Ada rod kaca kan? Ya, betul. Dia macam sudu lah. Tapi kenapa kita tak gunakan sudu? Maksud cikgu ada kan lagi satu, spatula. Rasa tak ada spatula. Spatula tu yang macam sudu panjang yang gunakan dalam makmal juga. Spatula dan juga rod kaca. Kenapa kita tak gunakan spatula? Sebab biasanya kalau kita dekat rumah pun kita gunakan sudu kan? Ya, betul. Sebab dia besi. Okay, manakala rod kaca pula dia kaca. Kenapa besi dengan kaca ni ada kaitan, ada apa ni? Bila kita gunakan bahan besi, okay, sebabkan besi tu adalah bahan logam yang ada reaksi, okay, ada reaksi sebab bila kita panaskan dia, dia akan degang. Okay, so kita tak nak ada tindak balas, apa-apa tindak balas kat sini. Takut dia serap haba dan sebagainya. Bila dia serap haba, so eksperimen ni mungkin gagal. Okay, sebabkan tu kita gunakan rod kaca. Rod kaca walaupun panas ke sejuk, dia takkan menyerap haba pada eksperimen ni. So tidak mengganggu eksperimen lah. Okay, so rod kaca tujuan dia adalah untuk mengacau larutan dalam bika. Okay, untuk mengacau larutan dalam bika. Okay, itu adalah jawapan untuk A. Kemudian B pula. Okay, B, api yang kuat digunakan untuk memanaskan campuran. Okay, apakah perubahan yang perlu dilakukan kepada penundu Bunsen untuk mendapatkan api yang kuat? Okay, yang ni daripada sekolah rendah lagi awak gunakan penundu Bunsen, betul tak? Tapi mungkin masa sekolah rendah cikgu awak yang nyalakan ataupun awak sendiri. Ada nampak tak apa-apa dekat penundu Bunsen tu untuk awak kuatkan dan juga perlahankan api dia? Sekarang ni kalau api warna biru dengan warna merah kan, kita akan nampak ada dua warna tu ataupun warna oranye. Okay, tapi biasanya kalau penundu Bunsen yang kita gunakan dia akan ada dua warna tu saja, biru dan juga merah. Jadi api yang warna mana lagi kuat? Adakah biru ataupun merah? Api yang kuat. So yang ni dia kata mesti haba yang panas, haba yang kuat. Okay, so kita nak tukarkan, betul, warna biru. Okay, biru dan juga warna merah, lagi panas adalah warna biru. Api yang berwarna biru. Okay, warna biru. Sebabkan tu, macam dekat dapur gas yang kita gunakan kat rumah awak kan, bila mak awak masak, nampak tak ada warna merah bawah, warna biru ke atas. So kenapa warna biru ke atas? Sebab dia oksigen lagi banyak disalurkan kat situ, sebabkan tu dia boleh dapat api dia lagi marak, lagi panas, warna biru daripada warna merah. Jadi sekarang ni untuk penundu Bunsen, kita nak kuatkan api dia, kita gunakan macam mana? Apa yang kita kena buat dekat alat tu untuk panaskan dia lagi? Siapa tahu? Kalau awak perasan lah bila awak buat penundu Bunsen tu kan, okay, ada bila awak pasang pakai pemetik api yang selamat tu kan, pemetik api tu nyalakan, perasan tak cikgu awak ataupun awak sendiri dekat bawah sekali tu, sebelum dekat dengan dia punya kaki tu kan, awak akan pusing-pusing benda tu. Ada perasan pusing-pusing tu? Yang tu kan, kalau tengok bila awak pusing ada satu lubang. Lepas tu bila awak pusing lagi, awak akan tutup lubang tu macam tu. So apa tujuan lubang tu sebenarnya? Okay, bila awak buka ada lubang, so oksigen lagi banyak masuk. Bila oksigen lagi banyak masuk, maka api tu akan lagi panas. Contohlah awak nak perlahankan api tu, awak akan tutup lubang tu. So bila awak tutup, api tu akan lagi perlahan jadi warna merah daripada warna biru. Okay, so itu sebabkan so macam itulah cara dia. Okay, untuk awak jadikan api dalam penundu Bunsen tu supaya dia jadi lagi marak. Okay, lagi kuat lah. Okay. So, jawapan untuk B, katakan sini. Buka
Kita bukakan lubang udara pada pelindung Bunsen tu untuk marakkan lagi api tu menjadi warna biru. Sebab bila awak nak buat sabun ni kan, api kena tinggi supaya cepat awak dapatkan hasil. Cikgu pernah buat sabun ni, masa cikgu diploma dulu, kami pakai pelindung Bunsen, api dia tak berapa marak. Cikgu rasa sebab dia dah sumbat, pelindung Bunsen tu. Cikgu kena tunggu dalam 3-4 jam untuk dapatkan satu sabun. So lama sebab kita nak tukarkan dia, kita nak jadikan campuran minyak ni jadi solid, jadi pepejal. So ambil masa yang lama lah. Jadi kalau awak kuatkan api, so masa tu akan berkurang. So C, apakah yang digunakan sebagai bahan X? Tengok sini, campuran minyak tu, hari tu ingat tak kita balik cikgu explain kan dalam nota tu kan. Minyak adalah sebatian yang kita campurkan dengan bahan X untuk kita dapatkan satu sabun. So apakah larutan X? Apakah bahan X? Apa dia? Ini minyak kita campur dengan, kalau awak ingat balik yang ni, kita buat hasil dia. Untuk hasilkan satu sabun kita kena campurkan minyak. Minyak tu adalah ester. Ester. Sebab kita hanya ambil glycerol saja untuk jadikan minyak, betul? Balik minyak ester. Kita hanya ambil glycerol, kemudian kita akan campurkan dengan alkali untuk kita hasilkan garam asid lemak campur dengan air. Ini hasil dia. Jadi kat sini cikgu dah bagi awak clue. Alkali. So alkali, apakah nama bahan kimia yang kita gunakan untuk campurkan dengan ester ni? Apa dia contoh bahan kimia alkali yang kita boleh campurkan dengan minyak? Bukan glycerol. Minyak ni ester kan, so asid lemak. Cikgu sebut tadi glycerol kan. Kita sambungkan di sini asid lemak. Kita buang glycerol. Kita tak nak glycerol. Kita perlukan asid lemak saja. Minyak asid lemak. Jadi kat sini, bahan alkali yang sesuai kita gunakan adalah natrium hydroksida, iaitu garam awak. Natrium hydroksida. Garam lah. Alkali kan? So garam. Boleh kata sini jawapan dia natrium hydroksida. Ada dekat tak siap cikgu dalam buku awak pun sama juga. Dia gunakan natrium hydroksida. Di sini larutan. Larutan natrium hydroksida. Atau boleh katakan kat sini daripada natrium hydroksida iaitu kalium. Kalium pun awak boleh gunakan.
natrium ataupun kalium. Dua-dua ni adalah alkali. Semula jadilah yang awak boleh dapatkan untuk campur dengan minyak ataupun asid lemak daripada minyak ni. Okay, kita akan dapatkan garam asid lemak. Ini adalah sabun tu lah, campur dengan air. Okay, so ni adalah proses untuk dapatkan sabun. Ataupun proses tu kita panggil sebagai proses saponifikasi. Okay, proses saponifikasi. Okay, so C sudah, kemudian D. Ditulis persamaan perkataan untuk menunjukkan tidak balas dalam penghasilan sabun. Okay, so yang ni lah yang cikgu dah buat ni. Tapi sini kita kena lagi detail. Cikgu dan ni. Untuk D, itu sini. Okay, sebab dia ada proses dia kan. Jadi awak kena tulis macam ni, glycerol. Lepas tu buat macam ni, asid lemak. Okay, dua-dua ni adalah dalam minyak kan. Asid lemak, lemak asid. Asid lemak ke lemak asid? Asid lemak. Asid lemak. Okay. Kemudian ini dalam kurungan adalah minyak. Okay, sebab dalam minyak ada dua molekul, iaitu glycerol dan juga asid lemak. Okay. Lepas tu kita akan campurkan dengan apa tu tadi? Air. Saya kata apakah campuran dipanaskan, apabila campuran dipanaskan, proses hidrolisis berlaku. Oh, proses hidrolisis. Hidrolisis tadi yang tadi cikgu bagi kan, untuk penghasilan sabun tadi tu bukan hidrolisis. Hidrolisis kita nak singkirkan air kan. Jadi kalau kita singkirkan air, glycerol asid lemak campur dengan air, okay, kita akan hasilkan glycerol campur dengan asid lemak. Sebab kita nak pisahkan molekul lemak ni. Sorry, molekul minyak ni. Okay, molekul minyak ni. Okay, macam ni. So ni adalah untuk proses hidrolisis. Kita nak pisahkan glycerol dengan asid lemak yang berada dalam minyak ni. Okay, so kita ambil gunakan air, itu proses hidrolisis untuk kita pisahkan glycerol dan juga asid lemak. Okay, dekat anak panah ni kan, bawah ni awak boleh letak cikgu tambah sini lagi. Ini ya, dekat sini awak tambah hidrolisis. Sini hidrolisis. Kemudian bawah ni awak tambahkan lagi hidrolisis atas arrow ni, atas anak panah ni. Kemudian yang kat bawah ni awak letak natrium hidroksida sebagai pemangkin. Pemangkin tu kalau ada natrium hidroksida barulah boleh proses ni dijalankan. Boleh faham? Okay. So yang ni kan untuk D ni, cikgu ulang balik ah. Minyak ada dua molekul, glycerol dan juga asid lemak.